Selain daripada Allah kata manusia itu gelojoh, selain daripada Allah kata manusia itu lemah, antaranya juga manusia itu degil. Dia adalah makhluk yang degil. Degil bermaksud berulang kali diberi nasihat, dan dia sendiri pun telah berulang kali merasai ataupun dapat membenarkan akan nasihat itu, tapi dia masih mengulang perbuatan yang sama. Jadi oleh kerana kedegilan manusia, oleh kerana kegelojohan manusia, oleh kerana segala sifat manusia yang tidak sempurna itulah, maka Allah Subhanahu wa taala, seperti kata beberapa ulama sufi, antara sifat ketara bagi Allah ada dua. Pertama ialah cover, iaitu sitrun. Yang kedua ialah daf'un, iaitu dorong. Walaula daf'ullahi an-nasa ba'dahum bi ba'din la fasadatil ard. Kalaulah tidak kerana ada di kalangan manusia itu mendorong yang lain, maka pastinya hidup ini akan rosak. Jadi pada bicara yang lepas, kita ada berbicara mengenai cover Allah itu ada dua. As-sitru sitran. Allah itu bila dia cover seseorang, ada dua jenis cover. Cover yang berbentuk seseorang itu setelah buat dosa baru minta Allah tutup. Yang kedua, dia malu Allah Ta'ala tahu dia berdosa, maka dia minta Allah hindarkannya dari dosa awal-awal lagi. Kemudian lepas bercakap tentang sitrun, kita bercakap pula mengenai orang puji kita. Jadi pujian yang berlaku daripada seorang manusia kepada seorang yang lain, pada pandangan Tuan Syekh ada dua orang yang kena puji. Yang pertama, dia kena puji, tapi pujian itu tidak merosakkan dia. Alhamdulillah. Tapi orang yang macam tu tak ramai. Yang ramainya bila orang puji dia, dia mula kembang, dia jadi overacting. Itu kebanyakannya begitu. Jadi oleh kerana pujian tadi, ada kala boleh mendorong seseorang itu untuk jadi baik, ada kala yang juga boleh menyebabkan orang itu melampaui. Jadi kata Tuan Syekh, apabila ada orang puji kita, kita jangan tengok sangat pada puji itu. Sebaliknya tengok kenapa orang puji. Jadi kata Tuan Syekh, orang puji kita bukan kerana kita baik sangat. Orang puji kita kerana orang tak nampak hak tak baik tu. Kalau dia nampak yang tak baik tu, lagi teruklah. Kadang-kadang anak murid saya yang perempuan selalu dia kata untungnya isteri ustaz. Dapat orang macam ustaz, saya pun gelak je lah. Sebab isteri saya adalah perempuan yang paling merana. Itulah. Ha. Jadi orang dia nampak saya ceramah ni, dia duk ingat, wah, kat rumah isteri saya menangis tiap-tiap hari sebabnya saya bukannya baik sangat pun. Sebab tu bila tuan-tuan nak cium tangan saya, cari orang lain lah. Begitu. Tapi kerana tuan-tuan tak nampak, tuan-tuan kata saya baik lah. Jadi itu kata orang sufi, di mana orang puji kamu bukan kerana kamu tu baik sangat, tapi kerana Allah tutup kelemahan kamu, orang tak nampak. Jadi bila orang tak nampak yang tak baik, dipujilah yang baik yang ada tu. Gitu je. Itu kuliah yang lepas. Okey, hari ni Tuan Syekh bercakap mengenai teman pula. Tuan Syekh bercakap mengenai teman. Jadi teman ini tuan-tuan, orang Syekh sebut ataupun orang sufi sebut sahib. Sahib tu maksudnya orang yang selalu mendampingi kita dan kita mendampingi dia. Kira-kira ukurannya kita itu milik dia, dia itu milik kita. Jadi tuan-tuan, oleh kerana perjalanan kita menuju pada Allah ni jauh kan? Jauh, berliku, sukar. Dan kita pun kadang-kadang ada mood,
ada kala tak ada mood. Macam-macam lah kita terpaksa lalui dalam perjalanan ini. Maka kita disarankan supaya jangan pergi seorang-seorang. Kena pergi dengan kawan. Jangan pergi seorang-seorang. Kita tengok nabi-nabi besar sendiri pun mereka tidak sendirian. Dan bila mereka sendirian pun mereka kadang-kadang terpaksa menghadapi kekangan, mereka perlu kepada seseorang untuk bersama mereka. Misalnya Allah bila suruh Musa pergi berdakwah dengan Fir'aun. Sedangkan sepatutnya Musa tak adalah takut sangat, ayah tiri dia je tu, bukannya orang lain. Kalau ayah tiri dia cakap bahasa pelik-pelik, dia kata Allah ayah kita ni anak beranak ya, pelik apanya. Macam apa? Dulu kita orang biasa ni tak pernahlah mesyuarat dengan orang bergelar. Lately ni masuklah jawatan kuasa yang peringkat dewa-dewa. Jadi saya seorang je tak ada gelar, orang lain gelar belaka kan. Lepas tu bila dalam masa makan lepas-lepas mesyuarat tu kita duk ingat sama-sama Tan Sri ni duduk panggil Tan Sri. Dia ingat masa MCKK je. Duduk mana? Dia tak ada adalah gelarnya. Muka lebih kurang je tuan-tuan. Macam tuan-tuan jumpa ustaz lah. Tuan-tuan jumpa ustaz, tuan guru. Saya jumpa dia, saya panggil syekh je lah. Sebab classmate, takkan nak panggil syekh dia tuan guru juga, betul kan? Ada satu kali saya diskusi buku Syama'il Muhammadiyah di Masjid Zubair ibn Awam, rasanya gitu dicerah sana tu. Jadi pagi tu saya diskusi, tapi saya pula tertinggal kopiah. Jadi diskusi buku tak pakai piah. Jadi anak murid syekh lain tu semua tak salah dengan saya. Dia kata, ni yo kau ni. Lepas tu mari kawan saya Syekh Ahmad Fuad. Syekh Ahmad Fuad Al-Makki tu orang hebat di Negeri Sembilan. Yalah dia hebat lah bagi tuan-tuan, tapi dengan saya classmate je. Takkan saya nak tunduk cium supaya anak murid buat. Jadi anak murid dia pun tengok. Dia kata, kenapa doktor tak hormat ke syekh? Saya kata, dia sekelah dengan saya. Jadi gitulah lebih kurang. Jadi bila kita dah berkawan tu, kita tak macam orang lain lah begitu. Jadi agama kita dapati bahawa Musa tadi, walaupun dia nak pergi jumpa ayah tiri, tapi dia pun takut juga sebab ayah tiri dia tu raja. Maka dia pun minta teman seorang. Hadza Haruna akhi ushdud bihi azri wa asyrikhu fi amri kainu sabbihaka katsira wa nadhkuraka katsira. Ya Allah, aku ada saudara seorang ni, anak saudara Harun, lantiklah dia jadi nabi, dia boleh bersama aku, hak mana aku lemah dia boleh kuatkan. Jadi itu menunjukkan kepada kita bahawa berjalan menuju pada Allah kena ada teman, tak boleh pergi seorang. Yang kedua juga kita lihat bagaimana baginda SAW pergi jumpa Allah pada malam Isra' Mi'raj. Kita semua tahu ya, Allah tu adalah fa'alul lima yurid. Dia boleh buat apa yang dia nak buat. Tapi kenapa pada malam itu Jibril mari teman dia? Boleh je Allah Ta'ala jadikan Nabi tu ngantuk, Jibril ambil budala guning pikul, bawa pergi sana. Tuan-tuan pernah tengok kan cerita Star Trek? Dia berpindah dari satu poin ke satu poin, tak ada naik burak pun, tring, siapa selalu. Allah tak boleh buat ke? Boleh tuan-tuan, Allah. Tapi kenapa malam tu naik burak pula? Kalau naik kereta terbang tu hebat juga. Ni naik burak tuan-tuan. Naik burak, lepas tu bermaksud ada benda lah tu, takkanlah Allah Ta'ala yang maha bijaksana buat tu kerana kad bajet ke apa. Tak ada benda lah tu dia buat tu. Jadi malam tu bila Nabi nak pergi jumpa Allah, Nabi kena pergi bersama Jibril. Dan Jibril banyak sangat membantu. Pertama sekali oleh kerana burak itu tinggi sikit, dia punya fizikal burak. Nabi naik tu duduk tak berapa elok. Jadi sebab burak tu terbang, jadi pergerakan dia tu tidak biasa seperti kuda. Nabi naik kuda, okeylah. Nabi naik burak kali pertama. Jadi bila burak tu nak bergerak, Nabi
tergerak punggung nak jatuh. Mungkin ada Jibril tolong pegang, tarik, tuan-tuan. Kat benda tu tuan-tuan, dia tidak, kita tak boleh nak kata terbolah Nabi. Dia bukan begitu tuan-tuan. Allah yang buat tu, dan Allah tunjuk Jibril tu berperanan kat situ, tarik Nabi. Lepas tu sepanjang perjalanan banyak benda Nabi tak faham. Ni gapo ya? Jibril pun hurai. Ni apa? Jibril pun hurai. Ni apa? Jibril pun hurai. Dan banyak benda hampir-hampir baginda SAW melakukan perkara yang merugikan. Tapi mujur ada Jibril, kamu jangan. Misalkan dalam Isra' Mi'raj itu perempuan tua yang berhias panggil Nabi. Nabi hampir-hampir berpaling. Jibril kata, mujur kamu tak berpaling kerana itu dunianya dan sebagainya. Jadi itu menunjukkan kepada kita, kita tak boleh pergi seorang. Mungkin tuan-tuan kata, habis kita kan nak pergi dengan Allah kena bersuluk. Ya, bersuluk itu sebahagian daripada teknik, bukan sebahagian daripada kemistian. Kita ada dalam istilah tasawuf yang dipanggil uzlah, ada dipanggil istilah yang lebih keras lagi dipanggil tabattul. Ya betul. Tapi tabattul itu adalah konsep, pelaksanaannya ada teknik-teknik tertentu. Nantilah sampai ke sana kita hurailah apa makna tabattul itu. Tapi setidak-tidaknya kita tidak boleh pergi seorang kerana benda tadi. Dan banyak hadis-hadis yang menunjukkan jika seseorang itu duduk seorang, dia lebih mudah ditipu oleh syaitan. Misalnya baginda SAW menyebut al-ghanama apa panggil az-zi'bu ya'kulul ghanamul qasiyah. Nabi kata serigala itu bila dia nak makan kambing, dia akan sering memakan kambing yang terpisah dari kelompoknya. Tapi kalau kambing tu duduk dalam kelompoknya tadi, maka serigala pun sukar juga nak makan. Tapi bila kita terpisah, ada kebarangkalian kita ditipu oleh setan. Jadi tuan-tuan, apabila kita sebut kita perlu kawan, kawan ini tuan-tuan, dia menentukan kita bahagia ke ataupun tidak. Ada beberapa perkara dijadikan pedoman apabila kita nak berkawan. Ada beberapa perkara dijadikan pedoman. Imam Al-Mawardi rahimahullah dalam kitabnya Adabud Dunya Waddin ada menulis 11 perkara. Saya pun tak ingatlah semua tu. Antaranya kata Al-Mawardi, kamu hidup di dunia ini, kamu akan rasa dunia ini bebas selagi mana rahsia kamu orang tak tahu. Makin ramai orang tahu rahsia kamu, bumi yang kamu pijak ni makin sempit. Kan bumi yang kita pijak ni akan terasa makin sempit bila orang makin tahu kita punya dark side. Dan saya yakin kita semua yang ada kat dalam masjid ni ada cerita nakal. Betul kan? Takkan tuan-tuan daripada muda dulu sampai sekarang macam ni je baik, tua-tua ni je dulu nakal belaka. Mari MCKK, mari daripada military college, mari dari macam-macam lah nak ceritanya tuan-tuan. Saya duduk pondok pun nakal tuan-tuan, 18 kali ganda lah kan. Kita ada dark side belaka. Dark side sana sini. Jadi dark side kita tu tuan-tuan, sisi gelap yang kita sorok tu dan Allah tolong sorok tu, selagi orang tak tahu ataupun kalau tahunya 1-2 orang je, maka hidup kita ni rasa bebas sangat. Tapi kalau ramai orang tahu, kita pergi sana tak jadi, pergi situ tak jadi, pergi sini tak jadi. Sebab terlalu banyak orang tahu. Jadi yang akan tahu kita punya kenakalan tu ialah orang yang berkawan dengan kita. Orang yang berkawan dengan kita. Jadi bila orang tadi dia berkawan dengan kita, pada sisi agama, recommendation dari kawan itu dipakai. Dia punya jaminan yang diberi oleh seorang kawan terhadap seorang kawannya, maka rayuan, recommendation itu dipakai dalam agama. Banyak nas-nas yang menunjukkan kawan, bila dia komen pasal kawan dia, Allah ambil kira. Misalnya apabila seorang tu meninggal dunia, maka kawan-kawan si mati akan datang menziarahi dan menyolati jenazah si mati. Maka Allah akan mengutuskan satu rombongan malaikat, iaitu beberapa malaikat
yang datang untuk pasang telinga, dengar apa kawan-kawan si mati kata pada si mati. Jadi itu menunjukkan bahawa recommendation kawan kepada kawan diperakui. Maka kawan-kawan yang si mati tadi akan berbicara bahawa si mati ni baik, si mati ni baik. Maka sebab itu dalam budaya kita orang Melayu, tu imam akan tanya lepas solat, apa kamu kata pada mayat ini? Satu masjid bergema, baik. Jadi malaikat pun senang kerja, report baik belakang. Jadi bila malaikat naik atas, dia report baik, Allah tahu hak si mati tu nakalnya, takkan Allah tak tahu. Tapi dalam hadis tu sebut abdi araftu kaman anta. Allah kata, wahai hamba-Ku yang mati ni, aku kenal mu ni siapa. Allah kata, maksudnya tak baik manalah. Tapi oleh kerana kawan-kawan kamu kata kamu baik, maka setakat ni aku terima mu baik dulu. Besar tuan-tuan. Itu kan first impression. Mula-mula Allah terima kita, dia tahu dah kita tak baik, tapi dia respect kat kawan-kawan kita tu, dia terima kita ni baik. Jadi nak sebutnya tuan-tuan, kawan tu memang besar kedudukannya dalam agama tadi. Itu satu. Yang kedua, pernah Imam Asy-Syafi'i rahimahullah bercakap dekat anak murid dia. Dia kata, wahai murid-muridku, taatlah pada Allah, takwalah pada Allah. Nanti di akhirat nanti, bila kamu semua dah masuk syurga, kamu cari aku tak jumpa. Aku harap kamu carilah aku di merata tempat dalam syurga sampai jumpa. Kalau tak jumpa juga, mintalah Tuhan nak cari aku dalam neraka. Lepas tu jumpa aku dekat dalam neraka, mintalah dengan Allah untuk bawa aku keluar. Itu Imam Syafi'i lah. Bukan bermaksud teruknya Syafi'i dalam neraka. Bukan nak sebutnya. Kawan tu boleh dia minta dengan Allah untuk bawa kawan dia yang masuk neraka tu, jika masuk neraka lah, dia keluar. Dan Allah layan permintaan itu. Jadi itu menunjukkan kepada kita tuan-tuan, kawan tu besar sangat dalam agama kita. Nabi Musa perlu kepada Harun, Nabi Isa perlu kepada Hawari, Nabi Muhammad SAW ada para sahabat. Jadi tuan-tuan, orang sufi merasakan bahawa itu perlu. Dalam perjalanan ini perlu kepada teman tadi. Maka sebab itulah, selain daripada tuan-tuan berusaha nak masuk syurga dengan buat ibadat, selain daripada tuan-tuan berusaha nak masuk syurga melalukan kebaikan dan kebajikan, maka saya carankan pada tuan-tuan untuk tuan-tuan mencari seorang teman yang mana tuan-tuan berkawan dengan dia kerana Allah. Macam kita duduk masjid ni tuan-tuan, tak ada kerana lain. Kalau tuan-tuan menteri pun dipanggil mantan menteri, tak ada kuasa dah. Singa hok cabut gigi, gitu kan. Saya sering berkawan dengan orang kalah dalam politik. Hok masa menang tu dia tak kawan dengan kita, masa kalah je mari. Jadi nak minta tolong pun tak boleh belaka dah tuan-tuan, terlepas musim belaka. Dan tuan-tuan pun memang dulu kaya ketua pengarah, sekarang mantan ketua pengarah belaka dah. Jadi okeylah tuan-tuan. Kita tak ada apa-apa kepentingan. Saya nak balik kepada Allah, tuan-tuan pun nak balik juga. Jumpa simpan pak. Mana tu? Balik mari pergi sekali. Daripada pergi sorang-sorang kan nanti kesik, nanti ada tak kena, mari kita pakat-pakat pergi. Jadi kita betulkan niat kita bahawa kita mari masjid ni, kita tak ada benda lain dah. Kita nak balik pada Allah. Jadi kalau pergi seorang tu kan nanti tak ada siapa nak teman nak apa. Mari kita berteman. Berteman ini adalah sekadar engkau nak balik, aku pun nak balik, nak pergi tempat yang sama. Dah ustaz ada ilmu, kita bobe-bobe sama kita. Maksudnya kita berbual, kita menasihati. Jadi kalau itulah semangat kita tuan-tuan, maka insya-Allah persahabatan itu boleh kita gunakan dia ataupun boleh kita claim di atas bersahabat itu untuk kita dapat suatu layanan istimewa, iaitu kita berada di bawah arasy Allah. Saya rasakan tuan-tuan, kalau tuan-tuan senaraikanlah hadis Nabi itu kan, di mana Nabi sebut ada 7 golongan yang duduk di bawah arasy. Saya rasa hanya ada 2 je yang kita boleh buat daripada 7 tu. 2 tu maksudnya saya lah, kalau tuan-tuan saya tak tahulah.
Yang pertama ialah pemimpin yang adil. Saya tak berminat kat situ sebab yang dah ada dah pun habis punah ganuh tuan-tuan. Yang dah ada tak nak turun, yang dah tunggu lama pun ada. Hak presiden parti sedih tak tercalon. Oh, tak payahlah tuan-tuan pergi situ. Hak mana berebut tu pergi setakat dia ajalah. Yang kedua, terlepas juga, iaitu remaja ataupun anak muda yang hatinya bertaut dengan masjid. Tuan-tuan tua baru mari, terlepas juga, betul kan? Tak boleh juga yang tu, tak apalah, tak boleh yang pertama, yang kedua tak boleh. Pergi yang ketiga. Yang ketiga itu mungkin bolehlah, iaitu seseorang yang tangan kanannya menderma, tangan kirinya tak tahu. Itu pun payah juga sebab kita pun pencing dah, pitih tak ada berapa banyak tuan-tuan. Bolehlah kita usaha tapi tak banyak sangat. Yang keempatnya, yang itu saya rasa kita ada peluang, iaitu dua orang lelaki yang bertemu kerana Allah, yang berpisah kerana Allah dan merindui sahabatnya juga kerana Allah. Saya rasa yang tu kita boleh buat. Sebab kita duduk masjid, kita tak ada apa-apa kepentingan. Kadang-kadang jumpa pun kita tak kisah kita punya status sosial, kita makan mihun dengan polistering je, sudu 2 kali angkat patah. Maksudnya tak kisah ada tuan-tuan. Jadi oleh kerana itu, minta maaf lah sebab sudu sekarang kualitinya teruk sangat tuan-tuan gitu. Jadi kadang-kadang nak makan tu kena 3 sudu baru tak patah. Jadi nak sebutnya ialah kita ada kat situ tu. Yang tempat lain tu agak sukar. Misalnya yang ujung sekali, sebelum ujung tu lelaki yang digoda oleh wanita cantik, kemudian dia menolak. Masalah sekarang bukan yang cantik, bini kita pun marah. Setuh punggung dengan dia pun, apa jauh sikit. Aduh, tak ada siapa nak goda kita tuan-tuan. Jadi terlepas juga yang tu tuan-tuan. Jadi tak apalah yang lain tuan-tuan, biarlah. Kita tak payah duk sedih sangat, pintu-pintu lain kita tak boleh masuk tu, ada pintu boleh masuk tu kan. Jadi kenapa kita sedih sedangkan pintu untuk kita masuk tu ada? Iaitu yang pertama tadi yang disebut tadi, iaitu bersedekah tangan kanan, tangan kiri tak tahu. Yang tu kita cari kuliah yang khusus untuk pasal tu. Tapi yang nak disebut pada pagi ni ialah berkawan. Jadi kawan itu ada ruang yang Allah iktiraf menjadikannya suatu galang ganti untuk kita masuk syurga. Jadi saya rasa amat rugilah kita tahu bahawa berkawan itu boleh jadikan kita masuk syurga, tiba-tiba kita ignore dia punya peluang tu. Peluang lain kita boleh ambil, kita ambil semayang, kita ambil baca Quran. Jadi sebagai orang yang bijaksana, daripada kita ambil dan tinggal peluang yang lain, lebih baik kita pakai kaedah jala, rembak belaka. Hak mana peluang ada, ambil belaka. Lagipun tidaklah payah sangat. Kesungguhan para ulama sufi membentuk persahabatan yang baik kerana Allah dapat dilihat daripada sebuah karya yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali, nama dia As-Suhbah, berkawan. Karya itu ditulis dalam tulisan yang agak tebal, lebih kurang 276 halaman. Panjang lebar dia bercakap mengenai berkawan. Jadi tuan-tuan, kalaulah betul tuan-tuan nak masuk syurga dan sungguh-sungguh nak masuk syurga, paling kurang bila tuan-tuan mati biarlah ada seorang kawan baik. Mesti ada seorang. Tak banyak nak. Saya pada secara peribadinya, saya tidak beriman kepada orang yang berkawan baik tu ramai. Ada ustaz-ustaz lain mungkin berpandangan lain, dia kata kita kena berkawan ramai. Itu terpulang pada dia. Tapi kalau tanya saya tak boleh nak berkawan ramai. Sebab kita dengan kawan kita tu ada hak yang kita kena tunai dan dia juga ada hak yang kena tunai pada kita. Jadi kalau ramai sangat nanti tergebah tengah jalan. Jadi oleh kerana itu, berkawan dengan kawan yang berkawan kerana Allah tadi perlu dikategorikan. Mana kawan baik, mana kawan biasa, dia kena kategori. Jadi bila kita kategorikan itu, pada kawan yang umum kita sempurnakan hak-hak yang umum. Tapi pada kawan yang khusus, itu yang menjadi tanggungjawab. Misalnya kita tengok Nabi sendiri pun, orang yang dia jamin 10 orang masuk syurga, 10 je. Jamin secara individu. Ada 10 orang ya.
Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Abdul Rahman. Jadi 10 orang itulah yang selalu melazimi Nabi. Nabi suka Nabi. Yang lain tu dipanggil sahabat hanya kerana istilah je. Ada juga yang masuk Islam sekali, jumpa Nabi, lepas tu tak jumpa-jumpa. Jadi bermaksud yang ramai itu ialah pendukung Nabi ataupun follower Nabi. Yang jadi kawan Nabi itu ada 10 orang tu je. Begitu juga dengan orang yang selalu setia dengan Nabi Isa yang disebut Al-Hawari. Ada 12 orang je. Jadi boleh terimalah kadar 10-12 tu. Tapi kalau ramai sangat, saya rasa saya tak mampu nak buat macam orang bini lah, tuan-tuan. 2 tu okey lagi. Kena pak, ambo rasa pakai ngakak tu bilik tuan-tuan. Tuan-tuan lawan, tuan-tuan. Tak tahulah, takut tuan-tuan pakai turbo charge ke apa benda tu. Wallahualam, saya tak tahu. Jadi bermaksud kita ada komitmen dengan kawan-kawan kita dan kawan-kawan itu ada syarat tertentu bagaimana nak dipilih, lepas tu pas pilih macam mana nak buat. Jadi kalau kita buat semua benda yang dibuat oleh Nabi, yang disusun oleh Imam Al-Ghazali tadi, rasanya adalah 2-3 orang. Jadi kawan-kawan baik itulah antara kawan tadi, walaupun dia baik dengan kita, antara kelemahan berkawan dalam pagi ni sebut Tuan Syekh, dia tahu lemah kita. Kan dia tahu lemah kita. Jadi bila kawan tadi dia tahu lemah kita, maka kalau kita berkawan dengan orang baik, maka terselamatlah keaiban kita itu dipelihara oleh orang yang baik tadi. Tapi kalau kita berkawan dengan orang bodoh, kita akan merana kerana bukan dia jahat, tapi kerana dia bodoh. Orang bodoh ni, dia rasa dia buat benda baik, tapi sebenarnya dia menyusahkan. Dululah dalam cerita Hindustan dan cerita Tamil, ada watak kedua penting. Dia panggil Pok Tolu. Kan? Sekarang dah tak ada dah. Dia punya watak tu. Dulu adalah Pok Tolu ni yang suka buat kecoh. Jadi bila ada orang suka buat kecoh, kadang-kadang apa perlu juga sebab dia memeriahkan majlis. Kan? Sebab tu kita duduk masjid ni, masa ngaji tasawuf ni baguslah tunduk. Tapi kalau masa sembelih lembu, dia nak hak tolu 2-3 orang, betul kan? Takkan sembelih lembu, subhanallah. Dia tak sedap, masa nak makan su ekor tu mesti ada orang. Gitulah. Jadi ada orang tolo-tolo tu ya. Jadi kadang-kadang orang tolo ni dia gembira, tapi kadang-kadang dia buka aib kita. Saya ada seorang orang kampung Ambo tu, dia gocoh. Dia tumbuklah dalam satu majlis. Ada seorang tu dia jenis pemalu. Kalau orang tegur dia tu, maksudnya dia tak lah, dia malu sangat. Jadi dia ni suka makan kambing, gulai kambing tu. Jadi satu hari tu ada gulai kambing. Yang si tolo kat kampung saya ni, dia gurau macam ni. Kawan tu nama dia Pok Loh. Jadi Pok Loh ni kalau kita tegur dia, dia tak buat dah lah. Jadi Pok Loh ni suka sangat dengan kambing. Pada kenduri-kenduri lain, saya dengar juga, dia kata Pok Loh tak makan ikan kering. Pok Loh tak ambil dah ikan kering sebab dia buat kenyataan macam tu. Sedangkan kawan tu nak ambil dah, tapi okeylah ikan kering. Jumpa lain kali pula, Pok Loh tak makan darca ni, Pok Loh makan burger. Dia pun tak ambil lah darca. Okey lagi, sabar lagi kawan tu bergurau. Satu hari betul saya pun ada kat situ, dia nak ambil kambing, dia pergi nak meluru dah. Yang kawan tolong ni, Pok Loh tak makan kambing, Pok Loh gatal makan kambing. Kesian kawan tu tak ambil kambing, duk makan nasi dengan kopi ayamnya. Gerang sudah makan dah lepuk kawan tu, dia sebut mung sama ni buat kat aku habis benda aku tak boleh nak makan. Lama dia nak makan, kawan tu duk gurau. Dia gurau aja. Tapi gurau tu bukan semua orang boleh terima gurau depan orang. Bukan semua orang boleh terima. Kadang-kadang ada seorang kampung saya tu juga, orang lain pula, ada apa panggil Pak Cik Jamal tu, dia naik basikal tua. Orang tua naik basikal ada galang, basikal Jepun tu kan tuan-tuan. Bila dia selok, kadang-kadang kain tu sakut diberit, nampak batu lanjut tu. Dia nampak. Bila pergi kenduri, dia kata lanjut molek, pas kau rata, dia kata.
Jadi tuan-tuan, cerita batu lanjut ni lanjut belaka dia tua, betul kan? Cuma dia kelihatan sebab pakai basikal tu kali tak lepas kain sakut, tuan-tuan. Orang lain naik motor, okeylah tuan-tuan. Jadi bermaksud kawan ni kan tuan-tuan, dia antara kelemahan berkawan ni, dia tahu kita punya lemah. Jadi bila dia tahu kita punya lemah, maka kadang-kadang ada orang boleh menggunakan maklumat-maklumat yang ada pada kawan tadi untuk mengenakan kita. Misalnya kita tengok bila nak kahwin. Kenapa bila nak kahwin dalam agama kita, disuruh ibu bapa itu menangguhkan perkahwinan dengan menamakan pertunangan. Pertunangan itu ialah semacam kahwin tapi belum kahwin. Kenapa? Kerana si anak dara dengan anak teruna tu dah mabuk air sejuk. Dia tak nampak dah. Kelemahan masing-masing duk mabuk, duk koyak. Dia dah gila dah, dua ekor tu tak boleh pakai dah tu. Jadi yang boleh buat keputusan yang betul, mak ayah dia lah. Mak ayah dia je boleh buat keputusan, sebab mak dia pernah menyesal nikah dengan ayah dia. Yang ayah pula pernah menyesal kena tipu ke mak. Betul kan? Gitulah. Jadi dia boleh berfikirlah dengan waras. Jadi dalam tempoh pertunangan, maka bagi pihak kedua-dua pihak boleh selidik siapa bakal menantu ni. Menantu ke hantu. Betul kan? Jadi agama kata, tuan-tuan ngaji fiqh kan? Maka keluarga si lelaki atau keluarga si perempuan nak tahu apa perangai bakal menantu mereka ni, ialah mereka kena cari kawan baik budak tua. Jadi zaman dulu dia suruh pergi kampung tu. Sebab orang ni tuan-tuan, kadang-kadang nama dia kat kampung lain, mari sini lain tuan-tuan. Kadang-kadang mari sini kita nampak dia macam malaikat Jibril. Pergi sana dia sebut nama ustaz tu, ustaz ni, orang kampung dia mana ada. Lepas tu tunjuk gambar. Oh ni Jali Koba ni, nama Kobau dia kampung tu. Dia mari kampung orang je baik tuan-tuan. Jadi sebab tu kena pergi cari kampung dia tu. Jadi kalau orang dulu-dulu lah, ya, saya ingat ayah tok saya, dia kata, Faisal, mu nak nikah dengan siapa pun ikut asal kau ada alamat. Saya kata, apa dia asal ada alamat? Maksudnya betul lah. Jadi sebelum nikah tu keluarga akan pergi carilah dulu. Duk mana? Maksudnya nak nikah dengan siapa pun tak apa, bunian ke, negro ke, asal ada alamat boleh aku pergi tengok. Sebab dia duk ngaji fiqh bahawa nak tahu siapa orang itu kena pergi kampung dia. Kampung dia. Jadi bila kita pergi ke kampung dia, kita tanya, budak ni nama setara mana duk kampung? Oh dulu Plesik kampung ni dia lah. Jadi masa dia duduk bandar, dia dah cover lain dah tuan-tuan. Kopiah, jubah boleh beli. Masjid India ataupun Seri Petaling, payuh apanya, nak suruh janggut, bubuh minyak zendegi. Jadilah, tak payah. Jadi orang ni, kita tak tahu dia, melainkan kita susu galuh dia punya cerita dulu. Lepas tu kita pun tengok. Jadi bila kita dah tahu dia punya susu galuh semua tu, setidak-tidaknya kita tahu siapa wajahnya sebenar sebelum dia kahwin dengan anak kita. Jadi kita dah boleh agak, latar belakang dia dulu begini. Jadi kita dah boleh ramal agak-agaknya anak kita ni macam mana hidup dengan dia. Sekarang ni okey lah sebab tengah asyik maksyuk tu. Jadi bermaksud, kata orang sufi, berkawan tu memang bagus, boleh jadi sebab kita masuk syurga, boleh. Tapi perlu diingat bahawa berkawan juga ada kelemahannya, iaitu dia banyak tahu pasal kesilapan kita, kelemahan kita. Lepas tu kita tengok ya, kadang-kadang bila orang tu, bila dia balik luar negara, lepas tu dia masuk parti politik, dia akan masuk bersama kawan-kawan dia. Bila kawan-kawan dia kecewa, kawan-kawan dia masuk je parti lawan, keluar habis album lama. Kan? Keluar habis album lama. Oh, duduk England dulu bukan baik sangat, togok agak. Lepas tu dia tunjuk gambar. Tengok gambar dia dengan kawan tu. Allah sendiri. Dia nak malukan kawan dia minum arak. Tengok gambar dia dengan kawan dia minum arak. Dua-dua minum arak. Tuan-tuan gelak tu, tuan-tuan tahulah siapa dia. Jadi maksudnya tuan-tuan, kawan tu macam tu lah. Ada sisi baik, ada sisi tak baik. Jadi sebab itulah
untuk menjaga reputasi, jaga maruah diri kita, seboleh-bolehnya janganlah buat dosa berjemaah. Betul kan? Sebab bila buat dosa berjemaah payah nak handle, banyak sangat. Ni sebab tu kalau cerita orang berompok, lepas dia rompok berjemaah, dia tembok belakang. Betul kan? Begitu juga bila orang buat revolusi, kan buat revolusi Muammar Gaddafi ke Saddam Hussein ke, bila dia buat revolusi dan revolusi berjaya, dia jadi presiden, semua rakan-rakan yang revolusi dengan dia tembok belakang. Sebab kawan ni tahu kelemahan dia. Sebab ada tu setan belaka, biar seekor setan cukup lah. Ada 7 setan, payuh tuan-tuan, bunuh belaka, biar dia setan. Jadi dia pun bolehlah berlakon dan sebagainya. Jadi itu menunjukkan kepada kita bahawa berkawan itu walaupun ada sisi baik, dia ada juga sisi tak baik. Iaitu sisi tak baik, dia banyak tahu pasal aib kita, lemah kita. Jadi bila tuan-tuan dah faham dia punya logiknya gitu, maka orang sufi kata, kalau macam tu, mari kita banding. Siapa lebih setia simpan rahsia antara manusia dengan Allah? Jadi orang sufi kata, yang lebih setia simpan rahsia Allah lah. Jadi oleh kerana Allah itu dia lebih setia simpan rahsia orang berbanding manusia, maka kenapa kamu nak duduk dengan manusia lama-lama sangat? Sebab makin lama kamu duduk dengan manusia, makin banyak kelemahan kamu dia tahu. Dan bila dia tahu kelemahan kamu, maka dia boleh jual maklumat itu. Musim-musim sekarang, maklumat itu lebih berharga dari segala-galanya. Maka bila orang jual maklumat kita, maka reputasi kita hilang. Hidup kita yang tenang menjadi resah. Kita mudah nak marah. Dunia yang kita hidup terasa sempit. Tapi kalau kita berkawan dengan Allah, Allah tak pernah pun buka aib orang daripada dulu sampai sekarang. Allah tak pernah buka aib orang. Jadi oleh kerana Allah tak pernah buka aib orang, maka orang sufi tanya, kenapalah suka sangat duduk dengan manusia? Duduklah dengan dia. Sebab dia kalau tahu pun dia tutup. Dia tahu pun dia tutup. Dia tahu pun dia tutup. Kawan-kawan, dia tahu dia diamlah selagi mana dia boleh manfaat dengan kita. Tapi apabila ada orang lain menawarkan manfaat yang lebih besar, dia jual je. Dia jual. Dan benda itu bukan berlaku pada seseketengah orang, sebaliknya berlaku pada semua orang sekarang. Tuan-tuan, kita dah tak boleh percaya kat isteri kita, dan isteri kita pun tak sepatutnya percaya dengan kita. Kenapa? Kerana semua kebarangkalian boleh berlaku. Jadi oleh kerana itu, kita perlu mencari seseorang yang setia. Dan Allah Ta'ala bukan sekadar setia, dia pula bijaksana, dia cerdik, pengasih, maha penyayang. Jadi kata orang sufi, aku pelik sangat. Manusia yang dah tak laku dengan manusia, masih terhegeh-hegeh lagi nak pergi dengan manusia. Sedangkan Allah jadikan umurnya yang panjang itu adalah untuk membawanya supaya duduk dengan dia. Tuan-tuan, semua kita sayang dengan dunia, tuan-tuan. Kalaulah seseorang tadi, dia suka dengan satu benda, dan tuan-tuan diminta untuk menyelesaikan masalah orang tu, tuan-tuan nak guna apa? Kan misalnya kita kata, ni si Fulan, dia suka dengan satu benda, tak kira lah benda ni orang ke benda, dia suka. Maka bila dia suka, dia duduk sekali gitu, dia jadi satu. Jadi oleh kerana dia satu dah, asalnya dua, dia dah jadi satu, dia menimbulkan masalah. Maka tuan-tuan diberi satu tanggungjawab untuk settlekan masalah tu. Tuan-tuan nak selesai macam mana? Mesti kena ada teori. Misalnya sekarang sudah ada agensi pungut hutang. Tuan-tuan kan? Jadi agensi pungut hutang ni, dia tak boleh je buat cara gedebel, sebab orang tak bayar hutang pun gedebel juga. Nah, misalnya dia kata, agensi pungut hutang, dia pun bawa kayu macam cerita Tamil, jom pergi katak. Siapa je rumah tu kawan tu machine gun. Lari tuan-tuan. Sebab hutang hak tak bayar tu lah dia beli senapan. Tu dia nak bayar tuan-tuan. Macam mana? Jadi sekarang, agensi pungut hutang, dia tak boleh dah guna something gitu. Itu cerita Tamil lama je tuan-tuan. Sekarang, orang yang bekerja di agensi pungut hutang, dia mesti kreatif bagaimana memerangkap orang tu untuk dia bayar hutang. Jadi dia akan buat kajian, orang ni ada duit ke tidak. Tengok-tengok ada duit, cuma tak nak bayar.
Maka kalau saya jadi pengarah agensi pungut hutang, saya akan hantar WhatsApp dulu. Hadis Abu Hurairah, matalul ghani zulmun. Hantar dulu. Orang kaya yang tak bayar hutang itu dikira zalim, orang zalim masuk neraka, Allah benci. Untuk 6 bulan tazkirah je dulu. Tazkirah. Nampak lepas tazkirah tak makan. Stage kedua pula. Betul kan? Stage kedua ugu. Ugu macam-macam kita pun kaji. Apa kelemahan dia? Dia ada kekasih gelap, tapi dia takut bini. Kekasih gelap ada, bini yang garang kat rumah pun ada. Jadi kita pun ambil gambar dia dengan kekasih dia, lepas tu kita hantar gambar separuh. Ini gambar awak dengan kekasih di Bangkok, saya tahu. Awak pergi ke Bukit Tinggi, saya tahu. Kalau tak mau gambar ini sampai kepada isteri, bayar hutang. Gitu lah. Tak kan tuan-tuan tak tahu, tuan-tuan kan orang hebat-hebat. Tak kan ustaz pula pandanya. Jadi nak sebutnya tuan-tuan, nak guna benda tu, dia mesti dapat maklumat kelemahan orang tu. Mesti dia dapat maklumat kelemahan. Tuan-tuan dulu kerja, setiap kita ni ada kelemahan masing-masing. Ada pantang tengok janda dahi licing, Allah bengong selalu meleleh air liur. Ada orang dia tengok janda, dia tak kisah mana sebab dia homoseks. Maka dia ada kelemahan pula, pantang tengok lelaki macho. Jadi bermaksud setiap kita ni ada lemah belaka. Kalau kelemahan tu nak cari mana? Tanya saing ya. Tak tanya kawan lah yang beritahunya, tuan-tuan. Kawan yang beritahu. Jadi sebab itu kata orang sufi, kawan tu walaupun pada kita cakap tadi bagus, dia ada satu titik yang mana dia adalah sebab untuk kita ni merana. Sama ada dia sendiri yang buat ataupun maklumat yang ada dengan dia digunakan oleh orang lain untuk mengenakan kita. Dan kita semua tahu, apabila orang terdesak, dia akan melepaskan dirinya. Jadi untuk seseorang tadi bercerita tentang kelemahan orang lain, kita jadikan kawan orang tu terperangkap dengan apa-apa perangkap. Betul kan? Kita suruh perempuan cantik WhatsApp dengan dia, dia pun tengah-tengah WhatsApp masa bawa kereta, kita sengaja break depan dia, dia pun langgar. Jadi bila dia langgar tu, siap kau langgar kereta aku. Padahal kereta tu dah ada insurans dah. Oleh kerana kau macam ni, aku nak suruh kau bayar satu je. Apa bayar? Apa kelemahan Ustaz Faisal? Dia pun cakap, Alhamdulillah. Lepas, betul kan? Jadi bermaksud, kata orang sufi, ma sahibaka wa huwa alimum bi'aibika, kata dia. Bila kamu berkawan dengan sesiapa, maka orang yang kamu berkawan tu akan tahu kelemahan kamu. Jadi berasaskan kepada itulah, saya tak suka kawan baik tu ramai. Sebab bila kawan baik tu ramai, kita tak boleh jamin daripada bilangan yang ramai itu mereka akan simpan rahsia kita. Kita tak boleh jamin. Jadi bila kita tahu kita kawan ramai dan orang tak boleh simpan rahsia kita, maka kita tak ada pilihan melainkan kita mengurangkan dark side. Semuanya transparent. Itu Nabi. Baginda SAW, dia tahu hidup dia tadi akan jadi contoh pada semua keadaan. Isteri dia pula suka bercerita. Aisyah, Ummu Salamah, pantai jumpa orang duk cerita Nabi buat tu buat ni. Hamba rasa kalau Nabi berlakon, bengong dia, tuan-tuan. Tapi oleh kerana Nabi tu tidak berlakon, hidup dia memang begitu. Jadi kalau orang bercerita pun tak ada masalah lah, muka dia baik sungguh. Cuba kita depan orang bukan main mengalah Jibril balik rumah Allah macam pelesik. Cuba bini kita tu cerita. Cuba lepas dia nikah dengan kita, dia dah serabut dengan kita, minta fasah. Kita pun tengah-tengah geram, berilah aku ceramu sebanyak ikan di langit. Dia nak marah kat kita, dia tulis dekat viral 18 hari. Tiap-tiap hari 18 kali dia masuk. Nampak je baik kawan tu, malah hari. Dia sebut. Keluar dalam, petak basuh, berosok gigi. Nanya tuan-tuan. Jadi kalau bini bercerita tentang suami, hadis tu dia panggil hadis mutawatir. Yalah sebab bini tu tengok, aku tengok dengan dia, tuan-tuan. Aku tengok dengan dia, tuan-tuan. Jadi sebab tu kalau kita nak jatuhkan reputasi seseorang, kita cucuk bini dia supaya bercerai.
Bila bercerai, dia pun cerita. Kita kata, kita pihak ketiga yang dapat manfaat kerana kita parti lawan dia. Kita kata, saya tak buka aib orang, bini dia yang buka. Padahal kita yang buat supaya bini dia bercerai tu. Lepas bini dia bercerai, dah tak ada duit nak cara hidup, baru nyesal. Tak apalah, hak nyesal tu kelik baik lah. Tapi maklumat kau dah selesai. Kan dalam dunia sekarang pula, orang tak perlu mahkamah, orang perlu netizen yang memberi nilai. Orang tak percaya kat mahkamah. Lambat mahkamah. Yang penting kamu dituduh jahat. Jadi bila kamu dituduh jahat tu, semua orang hukum dia jahat belaka dah. Saya terkejut sangat saya pergi forum minggu lepas. Moderator tu kata, tuan-tuan, banner kita malam ini ialah orang yang sentiasa wajahnya di kaca TV. Saya kata, bila pula aku tubik TV? YouTube pun muju ada 2-3 orang ni je lah, tuan-tuan. Kaca TV, bla 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 bla. Lepas tu sudah kuliah tu, saya tanya dia, entah tengok TV mana? TV makhluk asing ke? TV mana? Dia kata, betul Ustaz tak ada, tapi itu cara nak popular kan Ustaz. Oh sedap je dia kata kita. Lepas tu tuan-tuan, tu bayangkan separuh masjid. Oh inilah ustaz yang selalu tengok. Dia tukar Haslim Bahrain tu dengan aku, tuan-tuan. Kan sama-sama uduh dua tu. Kata yang keluar tu Ustaz Haslim, ni Ahmad Faisal. Ya Allah ni. Saya kata teruk moderator ni lagi kebeng kot lain, tuan-tuan. Jadi nak sebutnya, dalam dunia sekarang, orang tak kisah betul salah. Yang penting engkau dituduh salah. Habislah orang tu, tuan-tuan. Habis je. Misalnya, kalau saya cakap sesuatu, ada orang report kat MAIS, terus MAIS akan keluar, dia berhentikan. Dia tak siasat dulu, dia suruh berhenti dulu. Lepas tu nak tunggu siasat 3 tahun pula. Masa tu orang dah hukum semua. Jadi nak sebutnya, tuan-tuan, kawan tu ada baik, ada juga tak baik. Jadi orang sufi kata, beringatlah apabila kita berkawan, kalau kita rasa susah kita nak urus rahsia kita. Kita ni nakal, tapi kita pandai cover, maka caranya jangan banyak kawan. Kalau kita nakal, tapi kita nak cover juga, dan kita banyak kawan, maka kenakalan kita itu cepatlah keluar, tuan-tuan. Cepat-cepat sangat keluar. Kita tengok dulu kan, orang-orang kaya, orang-orang besar dulu, nakal-nakal belaka. Saya tak katalah jahat, sebab dia nakal kan. Main perempuan, main tu, main ni, nakal lah tu. Dulu lambat sangat, bukan kerana dulu orang kaya tu baik, kerana tak ada telefon yang ada kamera. Nak ambil gambar tu kena angkat kamera besar-besar gajah tu, jadi payuh kalau nak ambilnya. Maka selamatlah. Sekarang tuan-tuan, Tuanku Sultan pun tak selamat, tuan-tuan. Sebab kameranya ada kecil, ada. Jadi sekarang kita tak ada pilihan. Kalau nak jahat tapi nak cover, jangan berkawan. Kalau nak berkawan tapi tak nak orang sebut kita jahat, kena jadi baik. Yalah, baik luar dalam. Baik. Gitu je lah, tuan-tuan, tak ada pilihan dah. Kalau nak buat jahat juga supaya orang tak tahu, bercutilah di Alaska. Tempat kira-kira tak ada coverage. Buatlah jahat kat sana, tuan-tuan. Kalau sekadar nak pergi Bangkok, Golok, tak payah, tuan-tuan. Ramai orang kenal. Orang Golok duk ikut ceramah Ustaz Faisal. Jadi kalau Ustaz Faisal nak buat nakal kat Golok, fikir 16 kali lah, tuan-tuan. Tuan-tuan, punya teruk tuan-tuan jadi ustaz ni. Saya tak boleh mandi di mana-mana water park dekat Kuala Lumpur, Selangor. Sebab kalau saya pergi, orang akan kata, astagfirullah, ustaz. Padahal saya tak buat dosa pun, mandi dengan bini je. Tapi bagi dia, ustaz ni kena berzikir dulu. Tuan-tuan tahu paling dekat saya boleh mandi, saya kena pergi Bukit Merah. Itu saya tak masuk TV lagi. Ni duk berasa dah masuk benda ni lagi payah, tuan-tuan. Nak kena pergi mandi di Indonesia, tuan-tuan. Jadi saya satu hari pergilah Bukit Merah dengan isteri, anak-anak dia. Bila mandi, mestilah pakai seluar ketat tu kan. Takkan nak pakai jubah mandi, pakai seluar ketat lah. Tak biasa je lah pakai seluar ketat, baju besar tu mandi. Jadi saya duduklah dekat pelampung yang ada 2 lubang tu, belaga kepala, isteri ke sana sini, duduk dalam air. Ada orang perempuan ambil kamera video ni.
Saya pun rasa apa dia ni, tapi mokcik yang macam mari kelas masjid ni lah. Ambil. Lepas tu dia pun upload dekat Facebook, lepas tu CC kat saya. Dia tulis kat masa dia CC kat saya tu, Astaghfirullahalazim Ustaz. Astagfirullah. Tu bini aku tu. Oh, kalau kasih gelak pakai mati tuan-tuan. Jadi nak sebutnya tuan-tuan, itu risiko berkawan tu. Jadi sebab itu kalau kita nak jadi baik, kita dah banyak perangai nakal, bagus jugalah berkawan ramai-ramai, kawan-kawan tolong pandang. Perkara kedua berlaku dekat saya. Satu hari saya pun rasa nak pergi jugalah Bukit Bintang. Nanti orang kata duduk Kuala Lumpur, Bukit Bintang pun tak pernah pergi. Tak nak pergi, kita tahu Bukit Bintang kan banyak maksiat kat situ. Kita pula tok guru tasawuf nak pergi buat apa yang nak buat apa. Okeylah pergi. Kalau orang tanya kenapa pergi Loyak, pergilah Loyak beli. Lepas-lepas beli barang dekat Loyak tu, rasanya nak jalan-jalan lah kat situ, dah halang-halang pergi. Jadi bila nak lintas jalan tu, ada seorang budak perempuan di ujung sana tu, dia senyum kat saya. Comel pula. Kita pun senyum lah. Kita rasa tak ada orang dah belakang kita, mesti dia senyum kat kita. Dia saya pun senyum. Jadi lintas jalan tu dia senyum, saya senyum. Sekat tu je lah. Tiba-tiba ada call masuk. Tengok-tengok Datin Zahra, ada seorang tu nama Datin. Dia kata, Ustaz buat apa kat Bukit Bintang? Saya kata, Datin tahu mana? Yang Ustaz senyum tu anak saya. Allah, lepas pada tu saya tak pergi dah sampai sekarang tuan-tuan. Jadi akhirnya kita pun jadi baik sebab ramai orang duk perhati kita. Jadi kita pun ya baik. Jadi yang penting Roket Atik tak tulis jahat. Cukup lah kan. Okey lah, baik gitulah. Contoh yang ketiga, tak apalah sebut je, cerita buruk saya je. Saya tak pernah tengok wayang sebab budak pondok kan masuk wayang takut meletup tu big headline seorang guru tasawuf mati dalam wayang. Jadi duk takut gitu lah tuan-tuan, biasalah munggu masa duduk sekolah dulu. Nak pergi tak nak pergi, nak pergi tak nak pergi. Akhir sekali anak yang kecil tu nak pergilah tengok cerita Nemo. Ikan baduk tu dia ayuh. Tu tengok cerita tu je. Lepas tu pergilah golden screen dekat KL Central. Bukan Mid Valley. Naik atas tu. Duk bawa anak. Janganlah jumpa dengan orang masjid bangsa. Bangsa kan dekat situ. Janganlah jumpa. Ada dalam 5 orang lagi nak sampai tempat kaunter tiket tu. Jumpa dengan seorang datuk bawa cucu tengok wayang juga. Tu dia tengok, Ustaz, dia terkejut Ustaz tengok wayang. Saya pun, Datuk, ayah, nak buat apa? Saya lalu ke sini, dia malu dah kan saya. Saya pun tak tahu, tersilap beratur. Ni wayang tengok bawah pakai togong gitu. Togong gitu. Jadi nak sebutnya tuan-tuan, sebab tu bila kita hidup tu, kalau kita rasa kita nak ramai kawan, baik jadi orang baik tu, senang. Jadi bila jadi orang baik, orang akan bercerita baiklah, dia tak ada lah benda jahat tu. Jadi kalau kita jahat tapi nak cover juga, lebih baik jangan berkawan ramai-ramai. Nanti makin ramai orang tahu kita punya nakal tu, orang pun sebar, kita pun rasa sebuah salah. Duk pergi kenduri, nampak macam orang mengata kita, pergi masjid, orang mengata kita. Jadi bila semua orang kita rasa dunia tu sepik sangat. Sebab rahsia kita diketahui oleh orang. Jadi sebab itulah Imam Al-Ghazali beri panduan nak berkawan, macam mana nak pilih kawan. Imam Al-Mawardi ada satu bab memilih kawan, lebih kurang 26 muka surat. Apa ciri kawan yang baik, kenapa benda sedemikian diberitahu? Kerana nak membantu kita bahawa kalau kita tak berkawan, kita ada masalah juga. Tapi kalau pakai rembak je kawan, kita juga bermasalah. Dua-dua bermasalah. Jadi untuk mengelak masalah dalam kita berkawan, sedangkan kita perlu berkawan, maka diberilah pedoman. Berkawan itu mesti orang yang beriman. Berkawan itu mesti orang yang berakhlak mulia. Berkawan itu mesti orang yang berakal. Berkawan itu mesti orang bermaruah. Kerana bila orang-orang yang kita kawan itu ada ciri-ciri tersebut, kalau dia tahu jahat kita pun, dia tak akan buat di luar benda yang sepatut. Contohnya lah tuan-tuan, ada orang tanya saya, dia kata, Ustaz, kalau saya kahwin dengan wanita baik, biasanya tak cantik.
Dia cakap gitulah, saya tak maksudkan siapa-siapa kan. Orang tu tanya saya, kalau saya kahwin dengan wanita baik-baik, orangnya tak cantik, jadi anak saya tak comel mana lah. Kalau saya kahwin dengan wanita jahat, mesti cantik, dan dia akan layan saya puas hati, bla bla bla. Jadi saya pun duduk diam je. Dia kata, minta ustaz komen. Lepas tu saya tanya dia, kamu nak saya komen betul ke saya komen tipu? Tu dia tanya, kenapa ustaz cakap gitu, ada betul ada tipu? Yalah, kalau saya cakap betul, nanti kamu lihat saya tak support kamu. Kalau saya cakap tipu, kamu akan gembira lah dengan saya, tapi memang saya tipu pun. Oh, dia kata, ustaz cakap betul lah, sebab ini pasal kahwin. Okey, saya kata kat dia, orang perempuan ni, comel uduh ni 5 tahun je, macam beli kereta Continental. Kan kita beli kereta, tuan-tuan yang ada Audi ke ada apa benda tu, 5 tahun je berasa sedap. Lepas keluar model baru, dia dah jadi pendek je sebulan sebab kena bayar installment, tuan-tuan. Baru bayar. Lepas dia rasa sedap tu serupa je sebab dah biasa. Mula-mula tu okey lah. Jadi isteri pun mula-mula je nak tunjuk ke orang comel ni. Lepas tu dah lama nak ke perangai dia dah lah. Jadi kalau kamu kahwin dengan orang cantik, 5 tahun pertama kamu bahagia. Masuk lepas tu kamu akan berungup tentang liability. Dia nak pergi spa, dia nak beli baju branded, dia nak buat tu, tangan dia akan jadi kasar bila dia potong bawang, maka kena makan kedai. Kamu sanggup tak? Dia kata kita cari yang cantik dan solehah. Payahlah nak jumpa. Ustaz cari pun tak jumpa. Takkan mu jumpa. Takkan mu jumpa. Jadi bermaksud tuan-tuan, apabila begitu, maka kita kena pilih. Kita nak yang macam mana. Jadi pastinya lah kita pada usia yang tua ni, kita tak nak cari sesuatu yang menyusahkan kita. Jadi yang mendorong kita, yang membantu kita, yang tidak menjadikan kita susah, ialah orang itu kadang-kadang dia tidak ada beberapa kelebihan pada keadaan tertentu, tapi dia ada beberapa benda yang dia boleh diguna pakai oleh kita. Jadi sebab itu Imam Al-Ghazali, Al-Mawardi kata apabila kita nak berkawan, kita boleh pilih. Nak pilih orang kaya, nak pilih itu, boleh pilih. Tapi pertimbangan yang paling wajar dalam memilih kawan ialah iman, akhlak, akal, budi. Benda-benda tu mungkin kadang-kadang kita lihat pada orang yang tak ada darjat, tak ada kedudukan, tapi dia sangat membantu. Apabila kita hidup susah, dia sangat membantu. Berbanding dengan orang yang ada duit, di mana mereka ada memberi kita beberapa perkara, tetapi mungkin perangainya uduh. Semua rahsia kita akan diceritakan pada orang. Dia menikam kita dari belakang dan sebagainya. Jadi oleh kerana itu tuan-tuan, apabila kita bercakap tentang berkawan, maka Tuan Syekh seolah-olah beritahu kat kita pada pagi ini, berkawan itu perlu. Dan ada kebaikannya. 1, 2, 3 yang saya sebut tadi, kita perlu berkawan. Tapi janganlah kita berkawan secara sembrono. Itu kita pilih je siapa yang kita rasa nak, kita ambil. Tak, mesti dipilih melalui proses-proses tertentu. Kata Imam Al-Mawardi, proses yang paling bawah yang boleh dikira berkawan kerana Allah, kita kena tapis dia 5 tapis. Ya, 5 tapis. Selepas dia lulus 4 tapisan, berada pada tapisan kelima, baru kita boleh bercerita tentang diri kita pada dia. Itu tapisan kelima. Yang paling baik kita tapis dia 7 tapis. 7 kali tapisan. Dan yang terakhir itulah barulah berkawan yang sebenar-benarnya. Jadi tuan-tuan, kita lihat ya, sahabat Nabi. Nabi pergi ke Madinah dalam keadaan Nabi susah. Dan bila Nabi nak berperang dalam perang Badar, orang-orang muhajirin pada ketika itu, bilangan mereka hanya 140 orang. Yang jadi 300 orang tu campur dengan Aus dan Khazraj. Jadi bila Nabi Muhammad SAW melihat, kalau aku libatkan Aus dan Khazraj, sedangkan Aus Khazraj tak ada masalah dengan Quraisy ni. Kami bergaduh dengan Quraisy sebab kami kena tindah teruk dekat Mekah, jadi kami nak halang
kafilah Abu Sufyan ni, kami nak rampas harta kami yang dirampas masa di Mekah. Jadi bila Nabi tanya, Sa'ad, kamu masih ada peluang untuk balik, duduk dengan keluarga, tak ikut perang dengan kami? Maka Sa'ad kata, kami bukanlah seperti pengikut Nabi Musa. Bila Nabi Musa ajak pengikutnya untuk masuk Palestin, kata orang Yahudi, izhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Kamu pergilah Musa dengan Tuhan kamu berperang dengan orang-orang Kanaan, bila dah menang panggil kami. Kami bukan macam tu. Kami akan menukar ayat tadi, izhab anta wa nahnu ma'aka. Kamu pergilah ya Rasulullah, kami akan bersama kamu. Nabi menghargai sangat sikap tu. Nabi menghargai sangat. Allah uji balik orang-orang yang dihargai oleh Nabi tadi lama, tuan-tuan, 7 tahun lepas tu, iaitu buka kota Mekah. Bila buka kota Mekah, Nabi dapat banyak harta rampasan perang, dan Nabi bagi kepada orang Quraisy Mekah. Bagi. Jadi orang Quraisy kata, dulu masa susah dengan kita, awak kaya kroni. Kan sebab Nabi bagi dekat orang Mekah, kan anak beranak dia. Jadi orang Quraisy tak puas hati. Muhammad ni apa jenis orang? Susah mari jumpa kita. Awak senang tu baik dengan adik-beradik dia. Macam tuan-tuan duk kata korang Kelantan. Betul lah. Masa susah buang dengan kita, jumpa Kelantan tu terus paling punggung. Kena sangka buruk. Betul kan? Tapi kami sabar je lah. Nasib kami selalu dikata begitu. Okay, jadi orang Ansar kata gitulah kat Nabi. Jadi bila sampai cerita tu ke telinga Nabi, Nabi terus pergi kepada orang Ansar. Nabi kata, wahai Ansar, kamu semua ni duduk atas bukit. Bila kamu nak turun dari bukit, setiap orang ada laluan tersendiri. Jadi aku demi Allah, mana-mana orang turun dari bukit ini melalui jalannya, aku akan ikut jalan orang Ansar dan akan bersama kamu sampai ke Madinah. Mana mahal aku dengan harta tadi. Baru orang Ansar percaya Nabi Muhammad tidak seperti yang dia sangka. Walaupun Mekah itu dia sayang, walaupun pahala beribadat di Mekah lebih besar, tapi di setia kawan, kerana berkawan tadi, Nabi pergi ke Madinah, meninggal di Madinah dan duduk di sana sampai mati. Jadi tuan-tuan, kawan seperti itu yang nak dicarinya. Bukan berkawan masa kita senang, bukan kawan tu. Jadi mencari kawan macam tu mesti melalui proses. Mesti melalui proses. Jadi untuk melalui proses tadi, kita kena tahulah proses tapisan macam mana. Yang kalau tuan-tuan nak tahu, kena tunggu kuliah akan datang lah, kita cerita detail pasal berkawan tu. Tapi nak sebutnya, berkawan itu dibuat sedemikian rupa kerana manfaat dari berkawan tu besar. Manfaatnya. Tapi sebelum kita terpengaruh ataupun tersilau dengan manfaat berkawan, kita kena ingat, oleh kerana berkawan itu berlaku di dunia, berkawan juga ada kesan negatif. Jadi kesan negatif itu harus kita ambil kira juga dengan bertanya kepada diri kita. Kalau kita masih tidak benar untuk jadi baik, kita suka berlakon, ataupun kita ada 3 personality. Duduk di rumah personality lain, duduk di masjid lain personalitinya, duduk jauh pada orang di luar negara lain personality kita. Kalau kita ada sampai 3-4 personality, maka sebelum kita ubah jadi satu personality, maka jangan berkawan ramai sangat. Sebab tu tuan-tuan, dulu kita kena sorok dengan kawan. Jadi sekarang Mak Saleh perangkap kita, di mana dia buat Facebook. Betul kan? Dia buat Instagram. Dia punya server semua duduk kat Amerika. Jadi kita pun terlampau lurus dan naif. Semua maklumat kita simpan dekat Facebook. Dia bagi kat kita sampai 30 GB. Google bagi 15 GB. Yahoo bagi. Lepas tu dia ada Google Foto, boleh simpan. Jadi kita kata bagus. Kita pun simpan belakang kat sana. Jadi bila kita simpan, tuan-tuan ingat dia baik sangat ke? Mana ada orang nak bagi servis percuma? Tak ada, tuan-tuan. Melainkan dia dapat manfaat dari kita. Jadi bila gambar-gambar kita yang ada kat sana, dia pun analyse. Orang yang bila ambil gambar, reyok ke kiri. Dia analisis, tuan-tuan. Orang yang suka reyok ni perangainya macam mana?
Tak percaya, cuba tuan-tuan tengok iklan apa ada dalam Facebook tuan-tuan. Tak sama dari Facebook saya dengan Facebook tuan-tuan. Kenapa iklan tak sama? Sebab Google, Facebook dah analisis. Orang macam ni dia suka benda ni. Orang macam ni dia suka benda ni. Lately ni orang kata Facebook dia kena hack. Ya betul, kena hack. Tapi bila iklan pornografi tu banyak sangat kat Facebook dia, mesti dia juga link kat situ. Dia benda tu kan tuan-tuan, kalau tak link, dia marilah satu dua, tapi nak kau semua dia punya buka Facebook tu hak tu je, mesti malam-malam orang tahajud dia buka hak tu tuan-tuan. Dia sebab apa tuan-tuan? Diri orang tu dia analyze. Tak tahu saya tipu lah tuan-tuan. Tak tahu saya tipu. Dulu bila saya jadi ketua unit ICT, kadang-kadang ada orang tu dia report dekat ICT, kat komputer, dia kata komputer dia hang lah. Jadi kita pun kata okey pergi. Kita pergi kat dia, tengok dekat cookies tu tuan-tuan. Allah, nakalnya dia. Betul kan? Dia dah ingat bila dia tutup tu, dah tutup. Oh, dia tak tahu ada forensik ICT. Lepas tu dia baru tahu. Dia delete yang cookies. Dia tak tahu ada file lain lagi. Kita pergi. Dia ada 7 backup tuan-tuan. Sebab tu jangan nakal-nakal dengan komputer pejabat. Kalau nak nakal, cari komputer sendiri. Lepas tu bila dah tak jadi, bakar terus. Baru orang tak tahu tuan-tuan. Ini nak nakal, lepas tu tak pandai. Kita pun senyum. Dah baiki dah. Dah okey dah. Teruk lah sekarang ya. Kita pun dalam hati teruknya. Ini keluar. Itu. Jadi nak sebutnya tuan-tuan, roki hati apa. Jadi oleh kerana itulah kita semua nakal. Saya tak kata saya tak kata kat orang. Kita semua nakal. Jadi bila kita semua nakal, kita cubalah, kita hanya ada 2 pilihan. Kalau kita nak kekalkan kenakalan itu, kita mesti mengambil risiko, kita tak boleh berkawan. Sebab kalau kita berkawan, kawan kita akan cerita kita punya aib. Maka duduk kita menjadi sengsara. Oleh kerana kita nak berkawan dan kita tak nak jadi sengsara, tak ada pilihan lain melainkan kita hanya ada satu personality. Iaitu depan orang pun kita baik, belakang orang pun kita baik. Jadi kalau dah macam tu, macam Nabi lah. Dia duduk rumah pun, isteri dia cerita benda yang baik-baik, kerana itulah yang dia buat. Dia duduk masjid, kawan-kawan dia cerita benda yang baik-baik, kerana itulah dia sebenar. Dia duduk di mana-mana pun, dia tak takut kepada bayangan dark side tadi. Kerana dia hidupnya transparent. Jadi itu yang orang sufi nak dengan kita. Kalau boleh kita jadi baik, biarlah kita ada satu je personality. Di masjid kita macam tu, di rumah kita macam tu, di mana-mana pun kita macam tu. Kemudian kalau orang tahu tentang kita pun, kita tak tahu, tak malu orang bercerita pasal kita, kerana kita adalah orang yang baik di depan manusia dan juga baik di belakang manusia. InsyaAllah kuliah akan datang kita sebut apa definisi berkawan, bagaimana mengukur persahabatan itu dikira berkawan kerana Allah, dan apa ciri-ciri kawan yang sebaiknya dipilih dalam perjalanan menuju kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.